Susulan kekecohan yang timbul di Dewan Rakyat selepas tidak berpuas hati apabila usul Taufik Johari, Pakatan Harapan Sungai Petani, diluluskan untuk dibahaskan di Kamar Khas, menyaksikan Awang Solahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pendang, diarahkan keluar. Dia diminta meninggalkan persidangan Dewan Rakyat sehingga selepas makan tengah hari pada jam 2.30 petang. Awang menyebut anak bapa selepas Syahidan Kasim mempersoalkan mengapa usul Taufik yang dikemukakan pada Rabu diluluskan sedangkan dia mengemukakan usulnya pada Selasa lalu. Taufik adalah anak kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Usulnya adalah untuk membahaskan isu sebuah kilang beras di Kedah yang disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan. Semasa mengumumkan kelulusan usul Taufik, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau berkata usul itu telah dibincangkan oleh rakannya, Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor. Katanya usul itu diterima selepas memenuhi keperluan di bawah mesyuarat peraturan mesyuarat 18-1. Katanya pertama itu adalah perkara tertentu, kepentingan orang ramai dan perkara itu perlu disegerakan. Kedua-dua, Taufik dan RSN Raya Pakatan Harapan Julutong, kemudian menuntut Awang menarik balik kenyataannya dengan Taufik turut mempersoalkan apa yang dimaksudkan dengan anak bapa. Konflik kepentingan, jawab Awang ringkas yang mencetuskan satu lagi perbalahan. Aplikasi laman sosial TikTok perlu beroperasi mengikut garis panduan dan undang-undang yang proaktif mengekang berita palsu dan fitnah di negara ini. Itu antara penegasan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil kepada pengurusan tertinggi TikTok diketuai Naib Presiden Global TikTok Helena dalam satu pertemuan. Fahmi berkata perbincangan itu diadakan bagi mendapatkan penjelasan berhubung beberapa isu berbangkit susulan peningkatan penyebaran berita palsu di platform media sosial serta operasi TikTok Shop di negara ini. Katanya TikTok juga perlu lebih proaktif mengekang penularan berita palsu dan bahan berbau fitnah yang disebarkan di platform berkenaan termasuk penularan yang bersifat coordinated inauthentic behaviour. Saya terkekang pematuhan TikTok terhadap undang-undang Malaysia masih tidak memuaskan dan hal ini mesti diperbetul segera. Pihak TikTok mengakui terdapat kelemahan dalam respon mereka berikutan ketiadaan wakil di Malaysia pada ketika ini. Dalam pertemuan itu, beliau turut menegaskan agar pengurusan TikTok mencari penyelesaian pada isu pembelian iklan dan sebaran kandungan di platform berkenaan. Katanya ini berikutan aduan daripada gedung-gedung perniagaan, orang awam dan agensi media yang sangat terkesan akibat iklan yang ditempa terus dengan platform media sosial. TikTok telah memberi jaminan akan meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, mereka memberi komitmen mengadakan pertemuan lanjut pada kadar segera untuk menyelesaikan isu-isu ini. Kerajaan perlu membangunkan loji rawatan air baru di pulau-pulau dalam negara sebagai langkah bagi mengatasi peningkatan kadar air tidak terhasil pada masa akan datang. Bercakap di Dewan Rakyat, Tuan Ibrahim Tuanman Perikatan Nasional Kubang Kerian berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan kebocoran paip berlaku di dasar laut dan menyebabkan air yang terawat itu akan terbazir sahaja ke laut. Katanya banyak loji LRA ini dibina di tanah besar, bukan di pulau. Bermakna kita hantar ke pulau air yang sudah dirawat. Bila berlakunya kebocoran paip di bawah laut atau dasar laut menyebabkan kadar NRW meningkat. Sebab yang kita hantar itu adalah air yang telah dirawat. Saya mencadangkan bahawa pembinaan LRA dibuat di pulau, bukan di tanah besar. Dengan penghantaran air mentah yang belum dirawat, kalau berlaku kebocoran sekalipun, kadar NRW tidak akan meningkat dan kos lebih rendah berbanding kita bina loji di tanah besar. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Pindaan 2023 di Dewan Rakyat. Untuk rekod, pindaan tersebut akan melibatkan 10 peruntukan sedia ada dan 2 tambahan yang bertujuan memperkasa dan memudahkan perjalanan SPAN dari segi kewangan, memendekkan tempoh khidmat anggota Suruhanjaya serta meminimumkan kuasa menteri. Semasa perbahasan, Tuan Ibrahim berkata cadangan untuk membina loji rawatan air boleh dibina di pulau-pulau seperti Langkawi dan Labuan bertujuan untuk mengurangkan peningkatan NRW. Katanya boleh bina sama ada di Labuan, Langkawi sebagai contoh. Macam Langkawi sekarang menghadapi masalah kritikal kerana kebocoran yang agak lama dan melibatkan kos yang agak besar untuk dibaiki. Kementerian Luar kini dalam proses evakuasi bagi mengeluarkan seorang wanita rakyat Malaysia dari tebing barat susulan pertempuran antara Israel dan Palestin sejak 7 Oktober lepas. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, wanita itu yang dikenali sebagai Dr. Nurul Ain Latif dari Kota Baru, Kelantan telah berkahwin dengan seorang warga Palestin dan dia dilaporkan berada di tempat yang selamat. Katanya kita sedang berusaha untuk melakukan proses evakuasi buat Dr. Nurul Ain dan hingga kini kita mendapat kerjasama daripada Kedutaan Filipina bagi mengeluarkan keluarga ini bersama-sama 8 warga Indonesia yang berada di kawasan itu. Beliau menjawab soalan tambahan Tan Ho Ping, Pakatan Harapan Bakri yang ingin tahu bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi memastikan keselamatan warga Malaysia, terutama yang berada di tebing barat susulan konflik yang berlaku. Selain Dr. Nurul Ain,
Beliau berkata terdapat seorang ibu dan 3 anak yang merupakan pemegang pasport Malaysia dilaporkan berada di kawasan konflik. Semalam Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan 5 rakyat Malaysia iaitu seorang wanita dan seorang ibu bersama 3 anaknya berada di tebing barat ketika ini dan kedutaan besar Malaysia di Amman, Jordan sentiasa berhubung dengan mereka. Zamri berkata kerajaan Malaysia amat prihatin dan gusar akan pertempuran itu yang mengorbankan ribuan nyawa. Sementara bilangan kecederaan pula meningkat mendadak selain keperluan rakyat Palestin di Gaza yang kini terpaksa berdepan sekatan bekalan air, elektrik dan makanan oleh rejim Zionis. Beliau turut menyuarakan kekecewaan Malaysia terhadap sikap berat sebelah pihak Barat yang sebelum ini sepatutnya kilat mengambil tindakan dan membantu Kiev mempertahankan diri daripada percobaan Moskow, namun meminggirkan rakyat Palestin tanpa sebarang pembelaan dan keadilan. Malah kata beliau perkara itu adalah menyimpang daripada prinsip kemanusiaan sejagat dan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Zamri berkata kerajaan Malaysia akan menyampaikan sumbangan awal RM1 juta daripada dana akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin bagi meringankan beban rakyat Palestin yang tercecah susulan konflik itu. Beliau berkata bantuan itu akan disampaikan bagi pihak rakyat negara ini kepada Duta Besar Palestin ke Malaysia, Walid Abu Ali di lobi Parlimen. Katanya sebagai permulaan, rakyat Malaysia yang ingin mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin, sumbangan ini boleh disalurkan melalui akaun AAKRP yang dikendalikan Kementerian Luar. Sebagai menunjukkan komitmen daripada pelbagai pihak di Malaysia, kita mula menerima pelbagai tawaran dan hasrat khususnya daripada pertubuhan sivil dan pertubuhan bukan kerajaan untuk menyampaikan bantuan ini kepada rakyat Palestin. Beliau berkata Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa termasuk pertubuhan antarabangsa agar menyalurkan bantuan seperti bekalan asas dan perubatan memandangkan rejim Israel tidak berhak menyekat bantuan kemanusiaan. Pertempuran terkini di Palestin membaik-baikkan Hamas iaitu pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Oktober lepas mengakibatkan kehilangan ratusan nyawa di kedua-dua belah pihak. Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkifli Hanafi disela sebagai buta fakta apabila mendakwa Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu tidak kompeten dalam menyelesaikan isu bekalan makanan. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fadil berkata, di bawah pimpinan Mohamad Sabu, isu-isu makanan asas seperti telur, sayur, beras dan ayam telah berjaya distabilkan hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas kerajaan perpaduan mentadbir negara. Misalnya apabila isu telur timbul hujung tahun lepas hasil tinggalan Perikatan Nasional. Masalah itu diselesaikan dalam 2 bulan di mana bekalan melebihi permintaan. Katanya apabila isu beras pula timbul sebulan selepas, kerajaan memutuskan agar harga beras putih import diserap oleh kerajaan bagi membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kilogram. Muhammad semakin berjaya memperbetulkan segala kegagalan yang ditinggalkan oleh Menteri Pertanian terdahulu, Datuk Seri Ronald Kiande daripada parti Zulkifli sendiri. Katanya oleh itu adalah tidak berasas untuk menghukum bahawa Muhammad dipandu oleh pegawai KPKM sedangkan pegawai KPKM hanya memberi maklumat dan fakta yang membolehkan beliau membuat beberapa keputusan yang berjaya menyelesaikan isu makanan yang berbangkit. Zulkifli mendesak Muhammad atau Mat Sabu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri kerana didakwa tidak kompeten menyelesaikan isu bekalan makanan. Katanya Mat Sabu hanya dipandu kaki tangan kementerian dan bukannya memandu kementerian tersebut. Faiz bagaimanapun menyifatkan dakwaan Zulkifli itu seolah-olah mempertikaikan kewibawaan pejabat awam. Untuk rekod di bawah kerajaan perpaduan, inflasi kategori daging mereda daripada 5.8% pada Ogos 2023 berbanding 12% pada Julai 2022 di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Inflasi kategori ikan dan makanan laut pula turun pada 1.5% pada Ogos 2023 berbanding 4.2% Julai 2022. Manakala inflasi kategori telur, susu dan keju jatuh ke 4% berbanding 9.1% Julai 2022. Menurut Faiz yang juga bekas adun pematang pasir itu, Mat Sabu dan pasukannya perlu diberikan lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah berkaitan keterjaminan makanan. Katanya idea penanaman padi ala skincan yang menghasilkan padi yang lebih banyak menunjukkan kehendak politik yang ada pada Mohamad Sabu dalam merubah daya saing dan SSL makanan negara terutama beras. Jelas sekali Zulkifli buta fakta dalam membuat serangan terhadap Mohamad Sabu. Momentum kerajaan Madani pimpinan Anwar dalam sektor pertanian perlu diteruskan dan Mohamad Sabu adalah tokoh politik yang kompeten untuk memacu momentum ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dan Ketua Urusan UMNO Dewan Undangan Negeri Cukai, Datuk Seri Muhammad Rahim Hussein adalah di antara nama disebut-sebut bakal bertanding sebagai calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang bakal diadakan. Muhammad Rahim yang juga bekas calon Negeri Cukai pada pilihan raya negeri pada Ogos lalu berkata, beliau tidak menolak jika namanya dipilih sebagai calon pada PRK Kemaman yang dijangka diadakan pada November ini. Katanya, saya tidak menolak sekiranya terpilih dan akur dengan keputusan parti dan berusaha sedaya upaya dan bekerja keras bagi mencapai kemenangan pada pilihan raya itu nanti. Namun dalam masa sama katanya,
Beliau memberi keutamaan kepada Ahmad yang juga Ketua UMNO Bahagian Kemaman untuk bertanding pada PRK itu nanti. Sementara itu, sumber UMNO Bahagian Kemaman berkata, selain Muhammad Rahim, Ahmad Said juga mendapat sokongan disenaraikan sebagai calon. Katanya pada mesyuarat UMNO Bahagian Kemaman baru-baru ini, semua ahlinya bersetuju sebulat suara memilih Ahmad sebagai calon untuk bertanding pada PRK itu nanti. Selain dua nama besar itu, katanya ada sekurang-kurangnya 5 lagi nama dipilih oleh UMNO bahagian, termasuk Ketua Pemuda UMNO Kemaman, Zulkifli Abu Bakar dan Datuk Ahmad Sabri untuk disenaraikan sebagai calon. Katanya semua nama tersebut akan diserahkan kepada UMNO Negeri untuk disenarai pendek sebelum dipilih UMNO Pusat. Bagaimanapun, Ahmad Sabri menolak cadangan namanya kerana mahu memberi tumpuan terhadap tugasnya sebagai pengerusi Felda. Sumber berkata sebagai Ketua UMNO Bahagian Kemaman dan Pengerusi Perhubungan Negeri, Ahmad adalah pemimpin yang paling layak dipilih sebagai calon PRK Kemaman kelak. Katanya Ahmad juga antara pemilih parti di negeri ini yang memohon mahkamah membatalkan keputusan PRU15 melibatkan Parlimen Kemaman. Katanya selain itu ada maklumat menyatakan seorang ahli akademik yang juga anak tempatan bakal diketengahkan sebagai calon dalam PRK Kemaman. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid di Parlimen Kemaman dalam PRU15 selepas pihak Petition berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya itu. Susulan keputusan mahkamah itu pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan petition berkenaan, sebaliknya bersedia menghadapi PRK. Dalam PRU15 lalu, Cik Alias Hamid, PAS yang mewakili Perikatan Nasional memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Cik Alias memperoleh undi sebanyak 65,714, menewaskan Ahmad yang memperoleh undi sebanyak 38,535 undi. Dua lagi calon yang bertanding dalam parlimen itu, Rosli Abdul Ghani Pejuang dan Hasuni Sudin Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata, rakan sejawatnya di Selangor, Amiruddin Syarif berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuhkan reputasinya sebagai Menteri Besar. Menurut Sanusi, ini menjadi sebab mengapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 10 Oktober lepas berhubung sama fitnah Amiruddin terhadapnya mengenai dakwaan Menteri Besar Selangor itu terbabit dalam skandal dengan jutawan Vincentine bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Sanusi berkata adalah diketahui umum bahawa perang mulut antara dia dan Amiruddin telah berlaku sekian lama dan memuncak apabila menghampiri pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Sanusi mendakwa Amiruddin sendiri dalam banyak keadaan telah mengeluarkan kenyataan bagi mengecam, mengutuk dan memfitnahnya dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berasas serta komen-komen yang berniat jahat. Kenyataan tersebut, kata Sanusi, telah menjatuhkan reputasinya di mata masyarakat. Menurutnya, antara fitnah dilakukan Amiruddin terhadapnya adalah dalam program Jelajah Madani di Bukit Melawati pada 13 Julai dan dalam satu sidang media selepas program pelancaran Madani Afiat Gotong Royong Mega Pelangi Edis 1.0 dan One Hour Malaysia Clean Up Peringkat Kebangsaan 2023 pada 9 Julai. Sanusi juga menafikan memfitnah Amiruddin dan mendakwa Menteri Besar Selangor itu memperbesar-besarkan dan memetik ucapannya di luar konteks. Katanya dia tidak pernah mengatakan bahawa plaintiff terlibat dalam salah guna kuasa atau rasuah. Katanya defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff secara langsung telah menyebabkan negeri Selangor dan atau kerajaan negeri Selangor kehilangan dan atau mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebanyak 180 juta ringgit. Apa yang defendant nyatakan adalah projek sekitar Sungai Kelang yang berpotensi untuk mencatat kerugian paling kurang 180 juta ringgit dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan plaintiff. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff adalah seorang menteri besar yang tidak layak, tidak cekap, korup, mengamalkan kronisme dan pilih kasih. Defendant tidak pernah sekali-kali membuat tuduhan bahawa plaintiff berpakat sulit dengan peniaga-peniaga, pembela dan atau pelindung ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina, memilih kasih dan memperkayakan ahli-ahli perniagaan berbangsa Cina. Pada 30 Ogos lalu, Amiruddin memfailkan sama fitnah terhadap Sanusi kerana mendakwa dia terbabit skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Vincentine membabitkan projek pembersihan Sungai Kelang. Sebelum itu, Tan juga memfailkan sama fitnah terhadap Sanusi berhubung isu yang sama. PAS Kedah memberi amaran dan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam menyorokkan beras di negeri itu. Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya berkata, pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam isu kekurangan bekalan beras seperti yang didedahkan media baru-baru ini. Katanya, PAS Kedah memberikan tempoh 24 jam kepada mana-mana pihak yang memfitnah penglibatan PAS Kedah dalam isu ini. Jika mereka tidak meminta maaf serta menarik balik kenyataan fitnah tersebut, maka tunggu tindakan undang-undang yang akan diambil.
Dia turut menegaskan tanggungjawab penguatkuasaan terhadap isu bekalan beras adalah di bawah kuasa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Katanya PAS Kedah tidak pernah terlibat maupun memberikan sebarang arahan kepada mana-mana pihak untuk melakukan aktiviti holding sehingga memberikan implikasi terhadap tahap keselamatan makanan negara. Ahmad Yahya mengulas dakwaan di media sosial bahawa PAS Kedah bekerjasama dengan kartel untuk menyorokkan beras sekaligus menyebabkan kekurangan makanan ruji berkenaan. Malah ada yang mendakwa parti Islam itu menerima tajaan daripada pekilang padi di negeri ini untuk membiayai aktiviti mereka. Ini selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan 5 kilang beras di Kedah diserbu kerana didakwa terlibat dalam penyelewengan subsidi. Sanusi sebelum ini menolak dakwaan bahawa kerajaan negeri atau agensi berkaitnya terlibat dalam isu kekurangan bekalan beras di pasaran. Mengulas selanjut, Ahmad berkata PAS Kedah sendiri mendukung prinsip serta kelantangan yang ditunjukkan Muhammad Sanusi dalam memerangi rantai padi dan beras. Katanya PAS Kedah kesal dengan tindakan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menuduh penglibatan PAS Kedah dalam isu ini. Apakah mereka cuba untuk mengalih perhatian kegagalan menteri dalam menangani isu ini? Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, ahli parlimen perlu memecatnya melalui usul jika mereka tidak menyukai caranya mengendalikan persidangan. Ini berlaku selepas pertikaian tercetus di Dewan Rakyat sebelum ini berhubung dakwaan konflik kepentingan dalam kelulusan usul yang dikemukakan oleh Taufik Johari Pakatan Harapan Sungai Petani. Taufik ialah anak Johari. Johari menegaskan sebagai speaker dia tidak dilantik oleh mana-mana parti tetapi dipilih oleh ahli parlimen sendiri. Katanya jika anda tidak suka saya maka buat usul pecat saya. Terdahulu, Awang Solahuddin Hashim Perikatan Nasional Pedang menggunakan istilah anak bapa apabila Syahidan Kasim Perikatan Nasional Arau mempersoalkan alasan usul Taufik diluluskan sebelum usulnya. Syahidan berkata dia mengemukakan usulnya pada Selasa, manakala Taufik menghantarnya pada Rabu. Kenyataan Awang mendorong Taufik dan RSN Raya Pakatan Harapan Jelutong mendesak mereka menjelaskan istilah itu dan menarik balik kenyataan masing-masing. Ahli Parlimen Pendam menjawab ringkas dan menyatakan konflik kepentingan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci. Timbalan Speaker Alice Lau yang mempengerusikan sesi itu pada masa itu menjelaskan bahawa tidak ada konflik kepentingan kerana usul Taufik telah diberikan kepada Timbalan Speaker Ramli Muhammad Noor untuk dipertimbangkan. Dia kemudian memutuskan untuk mengarahkan Awang keluar Dewan apabila dia tidak menarik balik kenyataannya. Johari menjelaskan bahawa tidak ada pilih kasih seperti yang digambarkan oleh Syahidan kerana usul ahli parlimen Arau itu langsung tidak berkaitan dengan isu yang dibawa oleh usul Taufik. Dia juga menggesa ahli parlimen supaya tidak melibatkannya dalam hujah mereka di Dewan Rakyat. Kementerian Belia dan Sukan akan mengadakan pertemuan dengan Persatuan Gimnastik Terengganu dalam mencari jalan penyelesaian berhubung penawaran dibuat oleh atlet gimnastik wanita negeri itu menyertai sukan wushu. Menterinya Hanayo berkata, pertemuan itu akan membincangkan solusi terbaik buat atlet terlibat susulan kerajaan negeri kekal dengan pendirian melarang penyertaan mereka dalam sukan gimnastik pada mana-mana kejohanan termasuk Tamasya Sukan Malaysia. Katanya saya telah menghubungi Presiden PGNT Abdul Razak Mat Amin untuk kita tengok bantuan apa yang boleh diberikan bagi menyelesaikan masalah ini menerusi Majlis Sukan Negara. Hasrat kami ialah supaya anak-anak muda yang mahu terlibat dalam apa jenis sukan pun, kod pemakaian tidak seharusnya jadi penghalang untuk meneruskan impian dalam menceburi sesuatu sukan. Hana mengulas mengenai perkara tersebut susulan keputusan kerajaan negeri itu untuk tidak menyertai acara gimnastik wanita dan Gym Rama pada Sukma 2024 di Sarawak disebabkan masalah pakaian tidak patuhi syariah. Sementara itu, Hana berkata pihaknya akan mengumumkan pengganti kepada bekas Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Sapawi Ismail sebelum hujung bulan ini atau bulan depan. Ahmad Sapawi bersara wajib pada 28 September lalu selepas 35 tahun menyumbang bakti dan tenaganya bersama dengan agensi KBS itu. Terdahulu, Piala Petrina iaitu kejohanan Gym Rama antarabangsa buat julung kalinya diadakan di Kuala Lumpur telah menarik penyertaan 10 negara dan membabitkan lebih 600 peserta. Kejohanan tersebut disertai gimnas dari Azerbaijan, China, Mesir, Jepun, Meksiko, Singapura, Taiwan, Thailand, UAE dan Malaysia. Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu juga bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dan mengotakkan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Katanya, saya percaya ekonomi negara perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh yang demikian, saya menyokong Perdana Menteri atas apa-apa usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Untuk rekod, Anwar tidak membuat sebarang kenyataan umum yang meletakkan syarat ahli parlimen pembangkang yang pada masa ini tidak mendapat sebarang peruntukan persekutuan untuk memberi perkhidmatan kepada pengundi mereka untuk menyokong dasar kerajaan bagi mendapat peruntukan itu.
Sebaliknya, Anwar dan ahli parlimen kerajaan lain telah berkali-kali memberitahu ahli parlimen pembangkang untuk mengadakan perbincangan dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan yang sama dan memberi jaminan bahawa kerajaan terbuka kepada perbincangan sedemikian. Sementara itu, Zulkarnain menegaskan dia tetap setia bersama Bersatu walaupun mengakui berisiko berdepan tindakan tak tertib. Katanya, biarpun saya berkemungkinan berdepan dengan risiko sebarang tindakan disiplin parti, saya tidak sanggup melihat pengundi-pengundi di kawasan saya terus terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata kerana perbalahan naratif politik. Dalam maklum balas segera, Menteri Besar Perak Sa'arani Mohamad dilaporkan berkata Zulkarnain perlu dirujuk kepada Speaker Dewan Rakyat. Ini kerana hanya Speaker yang boleh memutuskan sama ada Zulkarnain melanggar undang-undang anti lupa parti. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Dalam temu bual yang disiarkan dalam talian, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Katanya tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan, kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal. Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara kita. Bagaimanapun, Anwar berkata syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawapan PAS, Anwar mendakwa tidak ada penolakan yang jelas mahupun respon positif. Katanya iklim politik masih agak panas, jadi kami akan biarkan ia sejuk untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Katanya saya tidak mahu menghalang PAS menyertai kerajaan, sudah tentu bergantung kepada syarat dasar utama ini diterima. Pada awal Mei lalu, Wakil Anwar mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri itu memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada PN tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Ditanya bagaimana dia merancang untuk memerangi kebangkitan retorik ketuanan Melayu Islam, Anwar menggariskan 3 pendekatan. Katanya, pertama, pembangunan ekonomi, sistem yang lebih adil dan saksama supaya tidak masyarakat atau sebahagian negara dilihat diabaikan atau dipinggirkan. Kedua, sudah tentu pendidikan kerana ekstremis, perkauman, ketaksuban agama membiak dengan mudah di kalangan segmen penduduk yang lebih jahil. Apabila saya katakan jahil, saya tidak bermaksud anda tidak layak, anda tidak pergi ke universiti. Maksud saya kurangnya pemahaman tentang mesej keseluruhan agama yang bergantung kepada sebahagian daripada mula dan syekh dengan tafsiran yang sempit dan kabur. Pendekatan ketiga katanya adalah untuk menyedarkan golongan berkenaan bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya beragama Islam, ia masih sebuah negara berbilang kaum. Katanya kita telah bertahan beratus tahun dengan kehadiran penganut Buddha, Hindu dan Kristian. Tidak ada sebab mengapa anda perlu mengganggu ini dan menimbulkan permusuhan. Secara berasingan mengenai subjek sama, ada Najib Abdullah Razak akan mendapat pengampunan. Anwar berulang kali mengulangi bahawa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada Agong yang menurutnya tidak memerlukan nasihatnya mengenai perkara itu. Didesak mengenai apa yang dilakukan jika pengampunan Najib dibawa kepadanya, Anwar menjawab saya akan mempertimbangkannya.